in terms of monetary gain. Monetary gain. Come on. Mana? Lama sekarang semua kena cakap tentang duit kan? Betul, saya setuju. What do you think? So monetary gain kan, based on your own experience, sebab Al Jazura bukan sahaja ada LinkedIn yang ramai follower, okay, tetapi mengajar orang bagaimana nak membina kerjaya or even membina bisnes menggunakan platform LinkedIn ni sendiri. Betul. Okay. So ramai orang nampak macam it's very difficult lah untuk kita monetize. Orang nampak, persepsi orang. Compare dengan kita buat TikTok live. Kan, dapat minta gift kan. Sekarang ni viral tahu tak the trend NPC tu. Tak tahu. Thank you for your heart. Oh, okay. Betul lah, dia keluar kat situ kan. Mengarut betul. Tapi dapat duit. Ya, betul. Orang ni dapat sampai 1,000, 2,000 sehari. Yeah. Ada sampai RM10,000 sehari. Macam ridiculous kan. So you nampak monetary gain kat situ. Betul. So that's where when there's money, itulah hala tuju orang ramai. So LinkedIn ni, sebab orang tak nampak tau, LinkedIn ni orang buat duit pun orang tak nampak, very professional. Based on your own experience mengajar student-student ni, in term of monetary gain, ada duit ke dalam LinkedIn ni? Ataupun bagi contoh. Sebenarnya macam lubuk emas lah. Okay, kenapa lubuk emas? Lubuk emas? Cuba cerita kat Urwan ni supaya Urwan pun nak Mana? So contoh kalau kita tengok dan ini sebenarnya boleh digunakan pakai atas semua social media platform lah. Dulu sebelum orang buat dekat TikTok, live dekat TikTok, ada juga orang buat dekat Facebook, betul? Tapi kalau kita tengok nilaian satu-satu item yang dia jual tu, selalunya dia akan within certain range lah. RM10 kepada RM100. Okay. Kalau ribu pun dia bukan ribu yang tinggi, dia ribu yang awal-awal ribu lah, 1,000, 2,000 kan. Tapi lebih pada tu, selalunya orang takkan buat purchasing directly online, berdasarkan apa dia tengok online. Mungkin dia ada beberapa keperluan, dia nak check dulu ke, dia nak tengok dulu ke. Kalau servis lagi berbeza pula kan. Kalau orang tu nak pitch dia punya servis, macam mana dia nak pitch online, macam mana dia nak buat proposal online, macam mana dia nak bagi tahu kalau servis ni berapa. Oh, betul juga kan. Jadi kalau kita tengok, mungkin ada orang letak di website, tapi tak semua services kita pamerkan kat website. Dan selalunya yang kita pamerkan kat website adalah harga-harga yang sedikit rendah lah. Marhain lah. Sedikit rendah supaya murmur. Itu untuk attract orang lah, untuk attract orang kan. Contohnya nak buat design kan. Dekat website dia tulis sekitar 500 ke 1,000. Tapi bila buat consultation, kira balik RM15,000 nak buat logo. Sebab apa? Requirement dia mungkin sedikit beza dengan logo biasa. Betul. Kan? Jadi servis macam tu susah kita nak advertise ataupun sekadar nak terus tulis dekat social media. Dan orang kalau tengok pun dia akan petikaikan, mahal lah kan, sebab dia mungkin tak boleh nak jelaskan kenapa harga sedemikian. Jadi selalunya transaksi tu berlaku di sebalik social media punya posting. Kat depan tu kita nampak posting kan. So kita dah siapkan profile kita, mungkin orang akan tengok konten kita, mungkin dekat konten kita cerita sikit lah, kita buat servis apa, kita buat produk apa. Tapi kalau orang nak beli, orang nak ambil, mungkin dia akan tengok kita punya website. Mungkin dia akan datang kita punya lokasi kedai atau office. Kat situ baru berlakunya sedikit transaksi. Mungkin untuk mereka yang ada bisnes yang dia ada physical product, mungkin orang boleh tahu produk dia harga berapa kan. So kat situ kita boleh tengok juga nilaian. Tapi mungkin dia tak menjual dekat LinkedIn. Dia mungkin sekadar marketing untuk create awareness, untuk position dia punya branding kan. Tapi kalau kita pergi tengok yang buat servis, dia selalu tak advertise kan. Lawyer, doktor, dental surgeon kan. Kita boleh buat anggaran lah kalau nak pakai braces berapa harga kan. Tapi selalunya kita jarang nampak dia advertise kan. Ada, bukan tak ada. Tapi kalau doktor yang lagi premium, lagi tak advertise lah. So macam mana mereka ni menggunakan LinkedIn ni? So dia menggunakan LinkedIn ni satu sebagai kaedah marketing untuk create dia punya visibility dan credibility untuk dia punya branding, dia punya pengalaman. Dan kalau orang minat, orang pergi jumpa dia, pergi buat call kan, pergi kat website dia kan. Ataupun shortcut dia kan, kita boleh DM. Kita boleh DM. Kalau kita tengok pula, ramai orang, contohlah saya ajar orang buat marketing kan, contoh. Dan orang selalu ingat bila kita ada social media, bila kita buat satu post, terus orang nak beli. Tak.
Sebenarnya dia ada dua kan. Dia ada inbound marketing, dia ada outbound marketing. Yo technical sangat tu. Inbound maksudnya masuk dalam kan. Outbound tu kita push keluar. So inbound tu kita advertise, orang call kita. Outbound tu kita call orang. Kita call orang kan. Dan kalau kita tengok zaman sebelum social media, memang orang buat marketing memang kena pergi buat cold call, kena pergi edar flyer, kena pergi ketuk pintu, jumpa orang, buat presentation apa semua kan. So sebenarnya benda tu sama. Cuma kita sekarang ada platform online untuk permudahkan urusan nak cari prospek, nak buat the initial meeting yang pertama, kedua kan. So yang itu semua kita boleh buat online. So apa kelebihan LinkedIn ni berbanding dengan platform-platform lain? Okay, so contohlah Dr. Adam kalau ada Facebook kan, jarang kot berkomunikasi dekat DM atau Messenger. Jarang kan. Tapi sebenarnya dekat LinkedIn memang berlaku. Dia macam like I message dia orang lah, senang cakap. Regularly message dekat checkbox tu. Betul. Tapi sebelum tu janganlah spam jangan tengok video ni lepas tu korang semua connect dengan orang terus spam kan. Kalau saya ada servis sekian terus spam. Itu pun ada juga orang buat spam macam tu. Ada juga. Masih ada kan. Walaupun benda tu dah cerita banyak kali dah kan. Ramai juga orang masih buat. Tapi benda tu kita tak suka. Kita tak suka orang spam inbox kita. Sama juga, kita janganlah buat kat orang. Boleh tak saya simpulkan LinkedIn ini dia punya sales dia kan, ataupun monetary gain dia datang di sebalik apa yang kita nampak dekat posting tapi berlaku dekat DM. Betul. Yang mana kebanyakan social media yang lain kan, macam IG ke ataupun TikTok ke Facebook ke, benda tu berlaku di secara live lah, ataupun apa yang anda nampak dekat dalam posting-posting mereka, dia orang letak link dan sebagainya. So pembelian tu berlaku di situ. Tapi LinkedIn is all about building networking. Betul. Okay. Building the network, building the relationship and also building the trust lah kan. Sebab mungkin kita pernah dengar kan, orang beli daripada orang yang dia percaya, orang yang dia kenal, orang yang dia suka. Betul. Jadi kita kena bina lah kepercayaan tu. Bukan dia terus connect, dia terus percaya kan. Dia mungkin nak tengok dulu kan, konten-konten kita best ke tak, supaya dia suka ke tak. Kemudian dia percaya kat kita, mungkin dia DM kita atau mungkin kita DM dia kan. So benda yang tu tak semestinya transaksi berlaku atas talian. Ada yang berlaku, saya pun ada, student saya pun ada. Tapi ada juga yang kita DM untuk kita buat meeting kat luar lah. Kita go offline lah kan. Kita kenal online, kita bersembang online, lepas tu kita sambung conversation atau perbualan tu offline kan. Kita ajak keluar. Sebab tu kalau kita tengok dekat LinkedIn ni kerap berlaku. Kawan-kawan dekat LinkedIn ni dia orang selalu buat gathering kat luar. Memang itu dia kenal amalan biasa dia orang lah. Amalan biasa kan. Tapi kita jarang tengok benda ni berlaku dekat TikTok contohnya kan. Saya jarang berlaku lah. Mungkin sombong kot. Sorry. Saja. Bukan saya. Baru ni adalah influencer besar dia buat confirmation apa semua kan. Tapi itu pun setelah lama kan. Tapi dekat LinkedIn dia selalu berlaku. Tapi kalau saya spesifik dalam dunia YouTube pun susah lah nak jumpa all this community yang baru nak up. Saya antara orang yang kau orang kajang, kau orang bangi, orang sedang jom kita berjumpa. Saya pula yang nak jumpa orang YouTuber yang baru nak up. Nak cakap yang rare lah. So LinkedIn adalah amalan biasa lah. Biasa. Jumpa and then baru berbual all the prospect. Sebab salah satu function ataupun kita boleh connect dengan orang kan. Dan orang tu kita boleh pilih. Bila kita dah siap profile kita, algoritma LinkedIn tu boleh baca dan dia akan recommend orang-orang yang mungkin kita nak follow, mungkin kita nak connect. Sama ada dari universiti yang sama. Sebab dalam kita punya profile tu, ada bawah satu section tu kita letak kita punya education experience. So bahagian education tu kalau kita masukkan universiti kita yang tersenarai dekat situ, algoritma tu akan baca dan dia akan recommend ni orang-orang yang belajar dekat sini. Mungkin you nak connect dengan diorang. So are you saying apa-apa yang kita update dekat profile kita, all our alma mater kita, sekolah kita, what not, akan mempengaruhi the reach yang kita dapat lah. Betul. Contoh connection yang kita nak lah. Mungkin follower dia tak sebanyak TikTok or what not, tapi is a targeted connection yang kita nak. Betul. Dia networking lah. Dia networking. Kalau ya betul, dia networking lah. Jadi sebab kita ataupun memang LinkedIn memang positionkan platform dia sebagai satu platform untuk networking. Jadi apa yang berlaku, orang networking online kemudian dia bawa offline. Sebab traditionally kita buat networking
offline kan. Jadi benda tu memang sampai sekarang pun saya nampak berlaku jugalah. Baik dekat Malaysia, baik dekat overseas, selalu je orang-orang LinkedIn creators ni kita panggil, selalu je dia orang buat session di luar. So itu antara salah satu benda yang best lah. That's a good culture lah kalau tanya saya. I think you guys YouTuber, TikToker ni boleh buat benda sama. Jangan sombong. Tolong. So itu saja untuk video kali ini. Oh, sebelum tu saya ada satu berita yang saya nak kongsikan kepada anda. Saya ada buat satu kelas kewangan tak lama lagi. So bagi mereka yang berminat, anda hanya perlu pergi dekat description. Dekat situ saya ada sertakan link untuk hadiri ke kelas kewangan yang saya akan buat tak lama lagi. So tunggu apa lagi? Klik link dalam link description. Itu saja daripada saya. Sebelum tu, jangan lupa untuk like dan subscribe media sosial Dr. Adam Zubir. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.